Buat apa tu? Hari ni cikgu nak kongsi sesuatu. Jom masuk kelas cikgu. Kita pergi kepada hari ni punya modul iaitu kita masih dalam tema 5 iaitu tema jati diri, patriotism dan kewarganegaraan. Okey, alright. Saya nak tanya apa itu maksud jati diri? Rajvin kata jati diri adalah unsur kehidupan yang mencerminkan lahiriah individu atau masyarakat. Okey Rajvin, cuba awak terangkan pada cikgu. Hebat sangat ni. Cikgu memang tahu ini bukan tahun 4, tahun 5. Tetapi saya nak tengok apa yang awak faham. Apa itu jati diri? Sebenarnya kamu tak faham apa itu maksud jati diri. Betul tak? Jati diri maksudnya ialah sifat ataupun ciri istimewa ataupun apa keistimewaan yang ada pada seseorang itu. Okay, itu ialah jati diri. Okay, tak kisahlah dia punya ciri istimewa. Contoh, kalau orang dalam sini kita ada orang Sing iaitu Kirpal. Kirpal ialah Sing. Semalam ada apa? Happy Vasaki. Apa Kirpal? Apa semalam sambutan apa? Happy Vasaki. Semalam ada. Happy Vasaki tu apa dia? New Year. Oh, dia New Year untuk kamu ya. Okay, so happy New Year untuk Kirpal dan Rajvin rasanya pun sama jugalah. Okay. So mereka sambut sambutan itu dekat rumah-rumah ibadat mereka. Itu ialah ciri istimewa untuk orang-orang yang beragama asik seperti Kirpal dan Rajvin. Okey, kalau untuk orang Melayu, kita punya ciri istimewa ialah kita menyambut Hari Raya Aidilfitri dan juga Aidiladha. Okey. Yang keduanya patriotisme. Patriotisme ni apa? Selalu dengar. Patriot maksudnya ialah pejuang. Okay? So, ada tak pejuang yang tak cintakan negara dia? Tak ada. So, patriotisme itu ialah semangat cinta akan negara. Macam mana kamu tunjukkan semangat kamu cinta akan negara? Kamu jaga kebersihan, kamu ikut undang-undang, kamu tak curi-curi balik kampung, kamu ambil vaksin, kamu tak marah kerajaan, macam tu. Okay? Macam mana saya cakap tadi, nak tonjolkan semangat kita cinta akan negara? Kita tak buang sampah merata-rata. Kita tak langgar undang-undang. Kita tak marah kerajaan. Kita pergi sekolah pakai mask. Kita ikut undang-undang sekolah. Kita dengar cakap guru. Itulah yang dikatakan kita mempunyai semangat cinta akan negara. Yes, kita disiplin lah. Kita menjadi orang yang sangat berdisiplin. Maksudnya kita ada jati diri yang kuat. Kewarganegaraan? Apa maksud kewarganegaraan? Kewarganegaraan ialah sesuatu yang menunjukkan kerakyatan. Okay? Kalau kita kat sini, semua orang kerajaatannya ialah Malaysia. Okay, saya nak tanya, rakyat Malaysia, dia buat sambutan apa? Kita ada sambutan tahun baru. Kita ada sambutan hari kemerdekaan. Lagi, kita ada sambutan yang itu dekat sini. Yang ni ciri istimewa. Yang raya-raya dekat sini, ciri istimewa. So, kita ada lagi Hari Malaysia, betul tak? Okey, saya nak tanya, Malaysia ni letaknya kat mana? Kedudukan dalam peta dunia, Malaysia duduk dekat mana? Puteri Talia kata Asia Tenggara. Bagus. Okey, sebenarnya Malaysia ada dua. Kalau kita tengok dekat sini, jom kita tengok. Okey, kita tengok dulu peta Malaysia. So, kita sebenarnya tu kita terbahagi kepada dua daratan yang besar. Okey, kita ada Sabah Sarawak ni. Sabah Sarawak ni ialah kita panggil Kepulauan Borneo. Sebab tu dekat Sabah Sarawak ada banyak sangat etnik. Kita ada etnik ataupun kita ada kaum. Kita ada banyak kaum, iaitu kita ada kaum Dayak, kaum Kadazan, kaum apa lagi? Kaum Sungai, kaum Bidayuh, ada banyak sangat. Okey, kalau awak belajar dekat dalam buku sejarah, awak akan ada belajar pasal baju nasional. Betul tak? Dekat Kepulauan Borneo ni lah yang orang hutan boleh hidup, bunga rafflesia boleh hidup. Kalau bunga rafflesia bawa ke belah Negeri Sembilan ke Kuantan ke, mungkin dia tak hidup sebabkan dia punya iklim, cuaca dan keadaan geografinya berbeza. Faham tak? So, memang ada unik dekat sana yang memang tak ada dekat sebelah mainland kita. Okay? So, kita kanan dengan kiri. Kalau ikutkan, kita punya sebelah semenanjung tanah Malaysia, yang ada Terengganu, yang ada Kuantan, Port Dickson ni semua, lebih kecil berbanding dengan kita punya Kepulauan Borneo. Faham tak? So inilah sikit-sikit tentang sejarah. Okey, siapa kat sini tak pernah lagi sambut Hari Kebangsaan dekat sekolah?
Saya pernah menyambut kat sekolah lama saya tapi kat sekolah baru saya belum lagi. Semua orang pernah sambut Hari Kemerdekaan, okey? Cikgu nak cakap dengan kamu bahawa soalan Hari Kemerdekaan tak pernah keluar lagi dalam UPSR. Cikgu cakap Hari Kebangsaan cuti sekolah. Betul, Hari Kebangsaan memang cuti sekolah, okey? Tetapi untuk pihak sekolah, kita akan sambut dia daripada 17 hari bulan 8 hingga 16 hari bulan 9. Ini ialah tempoh sambutan untuk Hari Kebangsaan. Biasanya cikgu awak akan buat pada 30 hari bulan Ogos ataupun 29 ataupun 27. Jarang-jarang dia buat pada 31 sebab 31 ialah cuti umum, semua orang cuti. Okey. Yang pertama sekali kamu kena tahu Merdeka adalah pada 31 Ogos 1957. Hari Malaysia pada 16 September 1963. Tempoh sambutannya adalah selama sebulan Tengok ni, cikgu tulis kat situ dah siap-siap. Okey, so dekat sini soalannya dia kata ialah aktiviti-aktiviti semasa. Yang ini semasa. Nampak tak? Semasa sambutan. Dia bukan kata sebelum ataupun selepas. Okey, Hari Kemerdekaan kita biasanya ada sebelum, semasa dan selepas. Okey, sekarang ni tengok. Kita ada 3 fasa sebelum Hari Kemerdekaan. Biasanya sebelum Hari Kemerdekaan, awak buat apa kat sekolah? Beli Biasa. bendera. Kan kalau kat sekolah, awak akan hias kelas. Betul tak? Menceriakan kelas kan? Biasanya kita akan menghiasi kelas dengan bendera. Okey, lagi? Pertandingan mewarna bendera. Mewarna pun boleh. Biasanya kamu perlu buat folio sejarah tentang tokoh dan pemimpin. Betul tak? Tokoh di Malaysia ni cikgu rasa dekat buku tahun 4 ke tahun 5 cikgu tak ingat. Tok Janggut, Dol Said, apa lagi? Rentak, Mat Kilau, Datuk Maharaja Lela. Kalau biasanya semasa Hari Kemerdekaan, bila awak dah buat pertandingan melukis, awak dah buat buku skrap, dia akan buat ialah pameran Hari Kebangsaan. Jadi siapa yang menang tu, macam Azfar dapat nombor 3, adalah karya dia cikgu pamerkan kat board. Kalau Nazan dapat nombor 1, dia pamerkanlah karya-karya tersebut. Pameran hasil karya pelajar. Yang kedua, semasa Hari Kebangsaan lagi, biasanya awak akan nyanyikan lagu kebangsaan dan juga biasa orang akan nyanyi lagu Merah Mubara Semangat Wajah. Tak tahulah sekolah Betul, awak. bila nak nyanyi tu bendera tu. Kan? So akan adanya ialah nyanyian lagu patriotik. Okey. So semasa Hari Kebangsaan akan ada kibarkan bendera. Lagi biasanya awak punya guru besar akan membaca watikah ataupun perutusan Hari Kemerdekaan. Betul tak? Cikgu awak depan dia akan membaca. So itu membaca perutusan. Ini kalau awak boleh buat dalam exam jawapan macam ni, cikgu awak pun terkejut. Sebab setiap tahun temanya berbeza-beza. Kita pun akan ada pertandingan baju yang paling cantik. Ya, betul. Selepas itu, akan ada juga tayangan video ataupun persembahan teater daripada pelajar-pelajar. Betul tak? Tahun lepas ada budak dia cerita pasal Tugu Negara semua. Dia tayangan video ataupun persembahan. Persembahan pentas ni, dia boleh berlakon, dia boleh macam buat pantomim ke apa-apalah, tak kisah. Tapi biasanya kalau paling mudah, cikgu awak buka je dekat dewan tu, dia buka je slideshow tayangan video. Mungkin tayangan video tu tentang Lieutenant Adnan yang dia berlawan dekat Pasir Panjang. Okey. Ataupun dia boleh buka tentang Tugu Negara macam sekolah Asfar tu. Banyak yang dia boleh buka video-video tentang Hari Kebangsaan itu sendiri. Okey. Dan pada sambutan tersebut akan ada pemberian hadiah. Siapa-siapa yang menang tadi, pameran tadi tu, nyanyian yang nyanyi sedap ke, yang buat itu ini ke, akan ada pemberian hadiah. Betul tak? Untuk pelajar. Betul, saya dapat hadiah melukis yang lebih 2 tu saya tak masuk. Acara penyampaian hadiah. Dan akan ada seorang guru ataupun wakil murid yang mendeklamasikan sajak untuk penutup. So itu semasa. Gambar nombor 5 ke atas tu. Auni, nak tag kat mana tu Auni? Sebelum ke selepas? Yes. Itu ialah sebelum. Tu dia buat apa tu? Kat dinding, gambar bendera. Itu ialah mewarnakan mural ataupun paling sedang membuat mural je.
Kita dah ada sebelum, kita dah ada semasa dan kita akan ada selepas. Biasanya selepas hari kemerdekaan, sekolah awak buat apa? Selepas sambutan tu, dia mesti akan ada buat, antara guru-guru mungkin dia akan ada buat gotong royong. Gotong royong. Sebab nanti kan awak dah sesepah, jadi diorang pun kenalah buat gotong royong untuk bersihkan kawasan tersebut, kan? Okay? Dan selepas itu, biasanya selepas hari kemerdekaan, cikgu awak akan meneruskan untuk persiapan Hari Malaysia. Okey, tengok ni. So sekarang ni awak dah ada sebelum, semasa dan selepas. Jadi lepas ni kalau kita nak buat karangan sangat-sangat senang. Okey. So sekarang ni saya nak awak, siapa-siapa yang ada bahan, awak tengok kat sini. Saya tak nak awak tulis dia punya aktiviti sebab aktiviti kita dah ada kat bawah. Saya nak awak tulis apa benda yang ada, kata nama yang ada dekat dalam tu. Okey, yang ini kita ada pelajar sekolah. Okey, yang ini kita ada apa ni? Krayon ada. Ini pensel warna. Yang itu dia lukis atas apa? Kertas Kertas. F4 yang cikgu dah print. Right, salah lah, kertas lukisan lah. So, awak nampak tak ni? Yang warna kuning ni pula apa ni? Wallet tak bawa? Bekas pensel. Pensel memang wajib. Dalam bekas pensel tu ada buku 55, ada macam-macam lah. Kalau awak nak buat ayat dengan bagus, awak kena tahu apa yang ada dalam gambar. Yang ini, bila dia dah lukis, dia akan menjadi lukisan. Okay, yang kedua. Jalur Nama gemilang. negara Malaysia apa? Jalur gemilang. Jalur gemilang. Okay, yang ini apa ni? Apa hitam? Papan hitam boleh, papan tulis lagi selamat. Ini papan apa? Notis. Papan Papan kelas. kenyataan. Papan kenyataan. Okey, mungkinlah dekat sini awak akan ada tampalkan maklumat ataupun apa sebagainya. Dekat papan tu biasanya kita akan ada jadual tugasan, catat organisasi dan juga jadual waktu ke kelas. Betul. Okey, tengok ni. Awak kenal tak siapa Perdana Menteri Malaysia pertama, siapa nama dia? Tunku Abdul Rahman. Okey, Tunku Abdul Rahman. Yang kedua ialah Tun Abdul Razak. Tadi Tunku, yang ini Tun. Yang ini ialah bapa kepada Najib. Okey, yang ketiga ialah Tun Hussein On, bapa kepada Hishamuddin. Nombor 4 ni kalau tak kenal, nombor 4 ialah Perdana Menteri juga yang ketujuh. Siapa dia? Tun Mahathir. Doktor Mahathir. Tun Dr. Mahathir. Yang kelima ialah yang paling lemah lembut. Kita tahu lah, Tun Abdullah Ahmad Badawi. Okey, yang ini ialah Datuk Seri Najib Tun Razak. Sekarang Perdana Menteri sekarang apa nama kita apa? Muhyiddin Yassin. Muhyiddin Yassin. Nombor 7 ialah nombor 4 balik semula. Nombor 8. Okey, nombor 8 ialah Tan Sri. Cikgu ingat tak tahun apa dia orang jadi Perdana Menteri tu? Tu lagi detail. Okay, ini lebih detail Yang ini ialah 1957 hingga 1970. 1970 hingga 1976. Okay, paling lama ialah Tun Mahathir, nanti awak tengok Yang ini paling sekejap Tun Hussein 1976 hingga 1981. Yang ini ialah paling lama 1981 hingga 2003. 09 hingga 2018. So yang ketujuh ialah yang keempat, dia jadi Perdana Menteri 2018 hingga 2020. Macam saya kata, saya suka awak tahu banyak lagi maklumat tentang kita punya apa yang kita nak buat dalam kita punya penulisan. Macam mana? Cikgu harap anda belajar sesuatu. Jangan lupa like dan subscribe. Bye.